Testing 1 2 3. InsyaAllah daripada surau Taman Desa Jenaris, InsyaAllah. Mohon komen. Testing 1 2 3. Mohon komen. Daripada surah InsyaAllah komen suara, InsyaAllah daripada Kampung Sungai Tangkas untuk surau Taman Desa Jenaris. InsyaAllah komen suara, InsyaAllah daripada Kampung Sungai Tangkas untuk surau Taman Desa Jenaris. InsyaAllah saya share dulu. Jenaris, karya Jenaris, karya Jenaris di Kajang, InsyaAllah. Mohon share. Okey, InsyaAllah. Surau Desa Seri Jenaris, InsyaAllah, Kajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasul minin. Allahumma ghnina biha haramik wa biman siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasughu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullaha usikum iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasughu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhimala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaAllah kita teruskan pengajian kitab kita, kitab peringatan bagi yang lupa, peringatan bagi yang lalai. Siapa yang ada kitab boleh muka surat 22, bab beratnya maut dan kengeriannya. Malam ni saya tujukan terus pada surau Desa Seri Jenaris Kajang, insyaAllah. Lama dah tak pergi. Surau Desa Seri Jenaris Kajang. Mohon karya share
Mohon share karya-karya, tolong sharekan, diucapkan selamat, masih lagi menyambut selamat hari raya Aidil Fitri, maaf zahir batin, insyaAllah. InsyaAllah malam muka surat 22 perenggan ke 3, InsyaAllah. Bab yang masih lagi kita teruskan, iaitu kata silap saya, beratnya maut dan kengeriannya, InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah. Syakik bin Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir. Syakik bin Ibrahim berkata, orang-orang yang sependapat dengan aku dalam 4 macam, tetapi perbuatan mereka berlawanan. Ya, perenggan bawah ya, perenggan ketiga. Syakik bin Ibrahim berkata, orang-orang yang sependapat dengan aku dalam 4 macam, tetapi perbuatan mereka berlawanan. 4 perkara. Pertama, mereka mengaku sebagai hamba Allah, tetapi berbuat seperti orang yang merdeka bebas. Kedua, mereka mengaku Allah menjamin rezeki, tetapi hati tidak tenang bila tidak ada kekayaan di tangan mereka. Ketiga, mereka berkata akhirat lebih baik dari dunia, tetapi mereka hanya mengumpulkan harta untuk dunia semata-mata. Keempat, mereka mengaku pasti akan mati, tetapi berbuat seperti orang yang tidak akan mati. Ya, muka surat 22. Syakib bin Ibrahim berkata, orang-orang sependapat dengan aku dalam 4 macam, tetapi perbuatan mereka berlawanan. Sama pendapat, tapi perbuatan tu berlawan. Yang pertama, mereka mengaku sebagai hamba Allah Ta'ala, tapi berbuat seperti orang yang merdeka bebas. Maksudnya dia mengaku adanya Allah, tapi hidup macam tak ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak bebas, nak freedom, macam tak ada undang-undang. Aduh, mengaku dia hamba Allah Ta'ala, tapi buat perangai macam tak ada undang-undang Allah Ta'ala. Walhal dia mengaku dia Islam, tak hendak ikut hukum Islam. Yang kedua, mereka mengakui Allah menjamin rezeki, tetapi hati tidak senang, tidak tenang bila tidak ada kekayaan di tangan mereka. Mengaku Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq, yang bagi rezeki Allah Ta'ala, dia tahu. Tapi bila tak ada bab kaya di tangan mereka, risau yang amat sangat, tidak tenang hidup dia. Masih nak cari harta, masih nak cari pangkat, masihlah nak cari kuasa. Bimbang orang lain ambil kuasa, tidak senang hati orang lain ada kuasa, berkuasa. Asal apa? Nampak kekayaan bila berkuasa. Dia tak nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak tenang hati dia. Dia tahu yang bagi rezeki itu Allah Ta'ala, bukan bagi. Dia tahu yang jamin rezeki Allah Ta'ala, tapi masih lagi tidak tenang, bimbang. Ketiga, mereka berkata akhirat lebih baik dari dunia, tetapi mereka hanya mengumpul harta untuk dunia semata-mata. Tahu, dia faham akhirat tu lagi hebat pada dunia sekarang, tapi masih lagi mengejar-ngejar bab mengumpul harta untuk dunia semata-mata. Yang keempat, mereka mengaku pasti akan mati, tetapi berbuat seperti orang yang tidak akan mati. Tu apa? Dia masih ingat bab dunia, tahu bab mati, tengok orang mati dia tahu dia pun akan mati, tapi buat perangai macam tidak akan mati. Terus buat dosa, terus buat dengan bab dunia, rasa macam lambat lagi mati.
Abu Darda atau Salman Al-Farisi atau Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, 3 macam mengagumkan saya sehingga tertawa, dan 3 macam yang menyedihkan aku hingga aku menangis. Adapun yang mentertawakan, yang pertama, orang yang panjang angan-angan hidup padahal ia dikejar oleh maut dan sama sekali tidak memikirkan akan mati. Berangan yang tidak sesudah bab angan-angan hidup padahal dia terlupa dia dikejar oleh maut. Kita ni berangan panjang sangat terlupa bab mati, walhal kita akan mati walaupun dah lepas. Contohnya bab corona, tapi orang lain, dia kata orang lain yang mati, dia tidak mati, dia terlupa dia pun akan mati. Yang kedua, orang yang lupa terhadap maut padahal maut tidak lupa padanya. Kena ingat, setiap yang hidup akan mati. Kena-kenung bab mati kita tak lama. Umat Rasulullah SAW dah didoakan oleh Rasulullah. Nabi dah beritahu umat dia cuma 60-70. Kalau masuk ni dah masuk raya dah ni, masuk Syawal dah ni dah. Umur kita dah masuk 55. Ditulis umur kita sampai 60, tinggal lagi 5 tahun. Mati takkan lupa. Dia sengaja lupa pada bab mati. Orang yang tertawa padahal dia belum mengetahui apakah Allah redha padanya ataupun murka. Seronok dengan bab ketawa padahal dia lupa. Dia belum mengetahui apakah Allah tu redha padanya ataupun murka. Bimbang kita. Sebab tu cari keredaan Allah Ta'ala. Cari dicintai bab Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 54, bab cinta pada Allah Ta'ala. Wajib kita cari jalan untuk dicintai Allah Ta'ala. Saat Allah menyintai, itulah makam yang tertinggi. Bila kita dicintai Allah Ta'ala, makam yang tinggi. Contohnya kekasih Allah Ta'ala Rasulullah SAW. Dicatatkan daripada kitab lama, Tuan Guru, 3 peringkat cinta orang beriman. Ada 3 peringkat. Yang pertama, peringkat pertama, sepenuhnya dicintai oleh Allah Ta'ala, menyintai Allah Ta'ala. Cinta orang yang beriman, 3 peringkat. Yang pertama, sepenuhnya, yakni orang yang menjaga yang wajib dan sunat. Cinta penuh dengan Allah Ta'ala, jaga bab wajib, jaga bab sunat. Cinta sepenuh pada Allah Ta'ala. Yang kedua, level yang kedua, sederhana. Cinta yang sederhana, iaitu wajib saja dia jaga. Dia sunat, bab sunat ni dia culas, tak. Kemudian yang ketiga lagi teruk, serba kurang. Wajib pun tak jaga, sunat pun tak jaga, fardu pun tak jaga, apalagi yang sunat. Itu yang kita bimbang. Yang cantik ni yang pertama, iaitu sepenuh. Wajib pun jaga, sunat pun jaga. Habis Ramadan, yang sunat terus diteruskan. Habis Ramadan, wajib tu puasa Ramadan. Habis Ramadan, sunat dia buat puasa 6 contohnya, ataupun Isnin, Khamis. Sambung didikan daripada Ramadan. Orang munafik ataupun kafir langsung tiada cinta pada Allah Ta'ala. Diri sendiri saja dia cintai. Dicatatkan lagi sini, saat orang beriman cinta kepada Allah Ta'ala, pertama, dia akan dipelihara oleh Allah Ta'ala, dijaga Allah Ta'ala daripada bab maksiat. Ada dalam surah Yusuf nombor 24. Surah Yusuf nombor 24, bagaimana Allah pelihara orang yang cintakan Allah Ta'ala, dijauhkan daripada bab maksiat. Yang kedua, Allah ilhamkan dia untuk sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Orang beriman cinta kepada Allah, Allah bagi jalan untuk dia sentiasa ingat kepada Allah. Yang ketiga, Allah akan sentiasa mengampuni dosa-dosa dia. Surah Al-Imran ayat 31.
Yang Allah ilhamkan dia dengan sentiasa ingat Allah Ta'ala. Surah Maryam 96. Surah Al-Imran ayat 31, Allah bagi sentiasa mengampuni dosa-dosa dia. Itu saat orang-orang yang beriman cinta kepada Allah Subhanahu. Orang yang cinta, orang yang menyintai Allah Ta'ala sentiasa suka untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan sebaliknya tu, siapa yang suka bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah pun suka bertemu dengan dia. Ada dalam kitab ni, kitab Tanbihul Ghafilin. Siapa orang yang suka menyintai Allah Ta'ala, Allah cinta balik padanya. Orang yang cinta sentiasa melakukan lebih untuk Allah, jaga yang wajib, perbanyakkan yang sunat. Contoh orang yang suka pada Allah Ta'ala, sayangkan Allah Ta'ala, sentiasa lebih pada Allah Ta'ala bab wajib dan banyakkan bab yang sunat. Yang ketiga, bagaimana untuk segera mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Dicatatkan sini lagi. Yang pertama, caranya, shortcut untuk sayangkan Allah Ta'ala dengan segera dapatkan cinta Allah Ta'ala. Shortcut dia, pertama, ingat Allah sewaktu nak tidur. Nak tidur, macam mana cara kita nak tidur? Tu sebab tadi pesan dari Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, pesan nak tidur tu wuduk kita. Ya, bukan nak sembahyang tidur, nak wuduk. Nak tidur tu pun dengan wuduk. Bila wuduk, kita ingat Allah Ta'ala. Nak tidur. Bila ingat Allah Ta'ala, kita zikir. Solat sunat. Sunat taubat. Cantiknya solat sunat taubat sebelum tidur. Kita tak tahu apa akan terjadi waktu tengah tidur. Kadang-kadang kita tak perasan. Tu kadang-kadang ada orang mati tengah tidur. Tengah pejam, esok tak celik-celik. Ada. Pasal apa? Kata Tuan Guru, mati itu antara pejam dan celik. Mati itu berlaku ataupun masa antaranya dalam keadaan pejam dan celik. Tengah pejam tak celik-celik berlaku, ada dah berlaku. Tak boleh buka mata dia dah. Sedar-sedar buka. Tu. Batu nak tidur malam tu, selesaikan dulu yang wajib. Tu. Tengah celik pun kadang-kadang tak boleh pejam. Pasal apa? Mati dalam keadaan celik. Terbeliak mata tidur. Terbeliak waktu mati. Kenapa terbeliak? Kadang-kadang dia tersedar dia dah mati. Dia sendiri-sendiri tengok roh tu keluar daripada tubuh badannya. Terkejut, rupanya dia dah mati. Terbuka matanya, melihatkan rohnya keluar terus ke atas. Terkejut. Kita jangan terkejut. Kita kadang-kadang terkejut bila dengar orang mati. Tapi kita terlupa yang mati tu pun lagi hebat terkejutnya. Kejutan dia. Yang hebat tu, kalau dia hebat dengan Allah Ta'ala, Alhamdulillah. Yang kita bimbang, hancur dengan Allah Ta'ala, maksiat dengan Allah Ta'ala. Sebab tu waktu nak tidur tu, ingatlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wuduk kita, solat sunat taubat kita. Solat sunat, wuduk kita, solat sunat taubat. Zikir kita, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, 33 kali. Tuan Guru Datuk Ismail Kamus pesan, nak tidur pun baca zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 kali. Kemudian cari jalan Al-Kahfi, 10 yang awal ataupun 10 yang akhir, atau dua-dua sekali. Nak baca semua tak terdaya, 10 yang awal, 10 yang akhir. Itu pun perisai juga untuk hari kiamat. Surah Al-Mulk, Surah Al-Mulk, 3 kul, tak terdaya 3 kul pun alhamdulillah. Syaratnya jangan baring, duduk. Kalau baring tak dan. 33 tak dan Al-Mulk. Yang kedua, cara jalan pintas untuk kita ingat Allah Ta'ala, cinta Allah Ta'ala, untuk dapatkan cinta Allah Ta'ala. Yang kedua, waktu terjaga dia boleh tidur, terus ingat Allah Ta'ala. Sayangkan Allah Ta'ala. Waktu kita terjaga daripada tidur, terus kita ucap
alhamdulillah, hidup lagi kita ni. Syukur, ingat pada Allah Ta'ala. Yang ketiga, cara nak dapatkan cinta Allah Ta'ala, ingat Allah sepenuh dalam solat. Hati-hati waktu kita solat, jangan sampai tak ada kesempurnaan solat. Kadang-kadang kita tak perasan, tahu-tahu habis, dia terlupa dia dah habis, dia terlupa di dalam solat. Waktu bila dia sedar, waktu dia Assalamualaikum, dah habis dah solat. Berlaku, senantiasa berlaku. Pasal leka dengan dunia. Waktu solat tu masih lagi dengan bab dunia. Yang ketiga, keempat, cara dapat dicintai Allah Ta'ala, ingat Allah sewaktu ditimpa musibah. Ya, diingat kita ni, waktu kita ditimpa musibah, selalu kita beringat kepada Allah Ta'ala, bukan benda yang lain. 4 benda cari jalan pintas untuk dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saat seorang menyintai Allah Ta'ala tu, dia sentiasa memuji Allah Ta'ala. Tak ada benda lain dipuji, Allah Ta'ala saja. Cinta Allah Ta'ala ni bermula dengan rahmat Allah Ta'ala. Itu antara ni. Balik pada kitab tadi. Yang pertama, mengaku sebagai hamba Allah Ta'ala tapi berbuat seperti orang yang merdeka bebas. Yang kedua, mengaku Allah Ta'ala bagi rezeki tapi hati tidak tenang bila tidak ada kekayaan. Yang ketiga, mereka berkata akhirat lebih baik dari dunia, tapi mereka hanya mengumpul harta dengan dunia semata-mata. Ini sudah tadi. Kita baca yang bawah ni. Okey. Kita sampai orang yang lupa terhadap maut padahal maut tidak lupa padanya. Yang ketiga, orang yang tertawa padahal ia belum mengetahui apakah Allah redha padanya ataupun murka. Tu 3 benda, 3 perkara yang mentertawakan Abu Darda. Tapi ada 3 perkara yang menangiskan dia. Iaitu yang pertama, berpisah dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan kawannya. Nangis dia. Pasal apa? Dia berkawan bukan pasal harta, bukan pasal projek, bukan pasal apa, tapi dia berkawan sebab lillahi ta'ala. Yang kedua, dia menangis, dia memikirkan dahsyatnya maut bila tiba saatnya. Abu Darda menangis, bimbang dia waktu dia mati, ya, hebat macam mana keadaan maut. Yang ketiga, ia memikirkan kelak bila berhadapan kepada Allah akan diperintah ke mana aku ini, apakah ke syurga ataupun ke neraka. Orang yang rapat dengan Rasulullah SAW pun bimbang. Nabi dah jamin dah dia. Sahabat yang dekat Abu Darda ni pun masih lagi risau sama ada dia ni di antara syurga ataupun neraka. Tu balik dengan kita pun kena renung. Bimbang, kena bimbang. Bimbang macam mana? Bimbang, tak tahu ke mana kita. Cari jalan untuk beratkan kita ke dalam syurga. Tu, cari jalan, jangan tangguh. Sebab tu, apa cubaan yang Allah tujukan, kena sabar. Ada bab sabar, ada. Surah Ar-Ra'd ayat 24. Memberi hormat dengan berkata, selamat sejahteralah kamu berpanjangan disebabkan kesabaran kamu. Maka amatlah baiknya balasan amal kamu di dunia dahulu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma akibani dar. Maka amatlah baik balasannya. Itu bila kita sabar, balasannya yang baik. 3 perkara yang perlu dilakukan oleh ahli sunnah saat ditimpa musibah. Orang yang mengikut Rasulullah SAW, 3 benda bila berlaku musibah, dia bersabar. Kedua, dia berdoa. Ketiga, menunggu jalan keluar. Hebatnya bab sabar. Sabar ni hebatnya.
Sabar ni hebatnya apa? Merupakan senjata kehidupan kepada pesakit, pelajar dan pejuang. Orang bersabar ni hebat. Itu sebagai senjata hidup kita. Macam mana cuba sabar? Kaya pun sabar, miskin pun sabar, susah pun sabar, berjuang pun sabar, cari ilmu pun sabar. Ya, duduk majlis ilmu sabar, mengantuk macam mana pun dia tetap sabar. Allah angkat satu kaum sebab kesabaran mereka. Darjat tu diangkat. Allah Maha sabar hingga tidak terus serta merta menghukum kepada ahli-ahli maksiat. Allah tu Maha sabar. Sifat sabar menghalang kemudaratan, seterusnya hatta atas nikmat sekalipun, apatah lagi ke atas musibah. Nikmat yang hebat pun dapat sabar, musibah yang dapat pun kita terus sabar. Sifat sabar mencabar menjadi sebab pahala berganda dan dinaikkan darjat seorang itu. 3 tahap sabar. Pertama, usaha untuk sabar. Kedua, memang telah bersabar. Ketiga, kuatkan kesabaran. Itu sifat sabar ada sebab, ada tahap dia. 1, usaha untuk sabar. Kedua, memang telah bersabar. Ketiga, kuatkan bab kesabaran. Kemudian dicatatkan lagi, ya, bab sabar ni saya share dengan tuan-tuan juga, ya. Kuliah subuh masa Ramadan. 8 cara untuk bersabar agar tiada kesedihan. Ada 8 cara untuk bersabar biar kita tidak ada bab sedih. Pertama, dunia ni tempat ujian, ataupun lumrah dunia ni memang tempat ujian. Kena tahu apa benda yang berlaku dunia ni, kena sabar. Sebab ni memang tempat ujian, lumrah dunia. Kedua, beriman dan redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Tu yang kita kata qada dan qadar. Ketiga, nak elakkan kesedihan. Ketiga, sentiasa melihat ujian itu kecil berbanding dengan nikmat Allah yang banyak. Waktu Rasulullah SAW diangkat Isra' Mi'raj ke atas, sebelum tu Allah uji dia, dibaling di Taif, wafatnya wafatnya Khadijah, matinya Abi Talib. Sedih, memang sedih. Hebatnya perangai Abu Lahab, Allah bersihkan dia, pergi ke atas, diangkat ke atas. Nabi tengok dunia ni, Allah tunjukkan ni, dunia ni sebesar biji pasir saja. Kecilnya dunia. Bila dunia tu kecil sebesar pasir, terfikir Rasulullah SAW, besar mana pula ujian yang didapat di dunia tu. Kecil yang amat sangat. Besar mana pula Abu Lahab yang cuba selalu ganggu dia. Ya, kena renung ujian Allah Ta'ala kecilnya, ya. Qada dan qadar tu, ya. Ujian yang kecil berbanding dengan nikmat Allah yang banyak. Kita diuji sekarang, berkurung di rumah, kecil, memang kecil. Yang virus tu pun lagi kecil, tak nampak langsung. Diuji Allah Ta'ala. Takut yang amat sangat, sampai tak boleh salam, sampai tak boleh pergi masjid, sampai tak boleh pergi surau. Allah uji kita. Tapi pandangan, kita kena pandang bab nikmat yang Allah bagi. Tengah berkurung pun hebat lagi Allah bagi nikmat. Yang keempat, kena ingat, bila bab sabar ni, jangan sedih. Pasal apa? Kita ni milik Allah Ta'ala. Seharusnya boleh dilakukan apa saja oleh Allah Ta'ala terhadap kita. Contohnya bab ajal. Pasal apa? Tempoh tamat. Kita ni ada tempoh tamat, ada. Sebab tu hati-hati, kita ada tempoh tamat. Makanan pun ada tempoh expired. Kita ni pun ada tempoh tamat. Cukup masa, habis. Kelima, yakinlah. Jangan sedih.
Yakinlah bahawa setiap masalah pasti akan ada jalan keluar. Setiap perkara yang menyusahkan, musibah, ada caranya untuk jalan keluar. Setiap hujan yang lebat ada reda dia. Setiap waktu yang panas akan ada redanya panas. Banjir yang hebat macam mana pun ada bab surutnya. Contoh. Yang kelima, keenam, yakinlah bahawa besarnya pahala kesabaran, besarnya ujian, besarlah pahala. Yakin adanya ujian tu, pahala tu kita cari automatik dapat. Bab syaratnya kita sabar. Yang ke-8, ingat, bukan kita saja yang diuji, malah nabi-nabi yang lagi hebat ujiannya. Hebat. Kita orang biasa, orang awam. Nabi, Rasul, hebat. Nabi diuji lebih berat ujiannya. Contoh, kematian anak, isteri, bapa saudara, tiada pengikut, dihina, diugut. Hebatnya ujian pada para nabi-nabi. Sebahagian ulama' berkata bahawa sabar itu wajib. Untuk berjaya di dunia perlukan kesabaran. Untuk berjaya di dunia perlu bab sabar, apatah lagi berjaya untuk di akhirat. Pahit. Nak puasa, pahit. Nak puasa sunat, lagi pahit. Duduk rumah lagi. Nak puasa sunat. Macam-macam makanan ada. Memang susah nak puasa. So, kadang-kadang ada orang masih lagi tak puasa. Nak tunggu ujung. Tu bimbang. Tunggu, tunda. Akhirnya tinggal 5 hari puasa sunat. Lagi hebat cubaan ni daripada puasa Ramadan. Pasal apa? Puasa Ramadan semua orang puasa. Puasa sunat tak semua orang puasa. Tangguh jadi 5 hari Syawal tinggal. Boleh tak puasa 6? Ada orang suruh tukar jadi puasa 5. Cukup 5 hari. Untuk berjaya di dunia perlukan kesabaran, apatah lagi untuk berjaya di akhirat. Gantikan kehilangan nikmat dengan sabar. Jangan biarkan tempat itu kosong, insya-Allah ada gantiannya lebih baik. Sabar itu indah. Asbab tinggi darjat dan kunci kepada kejayaan. Sabar itu kunci ataupun jalan ke syurga. Itu antara poin-poin untuk bab sabar. Dicatatkan dalam kuliah subuh. Sebab tu jangan kita sedih, sabar terus. Yang paling hebat ni sabar dalam sabar. Nak tunggu ustaz berhenti kuliah ni online. Sabar tak? Sabar. Tu mengantuk-ngantuk tengah tengok kuliah. Ngantuk. Sabar. Tu nak sabar dalam sabar. Ada kitab ditulis oleh Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, Sabar dalam Sabar. Balik pada kitab tadi. Yang ketiga, tu. Saya ulang balik. Yang pertama, dia menangis. Abu Darda ni berpisah dengan sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua, dia menangis memikirkan dahsyatnya maut bila tiba saatnya. Yang ketiga, memikirkan kelak bila berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan diperintah ke mana, dia ke neraka ataupun syurga. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu hayawanatu ma ta'lamu minal maut ma akaltum lahman saminan abada." Andaikan binatang-binatang itu mengetahui tentang mati sebagaimana kamu ketahui, nescaya kamu tidak akan dapat makan daging binatang yang gemuk selamanya. Kita tahu bab mati, tapi kita masih gemuk lagi. Binatang kalau tahu bab mati, dikatakan oleh Rasulullah SAW, kita tak jumpa binatang gemuk. Pasal apa? Binatang teringatkan bab mati, tak lalu nak makan. Kita tengok orang mati macam mana pun, kita lalu saja makanan. Tu kita, beza kita dengan binatang. Binatang tak tahu. Masalahnya sekarang binatang tak tahu, tak ada akal macam mana bab mati tu. Cuba tengok di pasar. Kalau di pasar dulu tengok, bila ayam tu disembelih, 1 bakul 2 bakul ayam tu dikurung kat pasar tu,
Seekor ayam tu disembelih, kata Tok Guru. Ayam lain tengok je, bertenang, tak ada apa-apa. Dia kata dia saja mati. Sampai maghrib habis semua mati. Tu. Kita jangan bertenang, jadi macam ayam. Tu. Abu Hamid Al-Alaf berkata, siapa yang sering ingat mati maka dimuliakan dengan 3 macam. Orang yang selalu ingat mati akan diingatkan bab 3 macam. Sering ingat mati. Yang pertama, segera bertaubat. Kedua, terima terhadap rezeki, yakni tidak tamak. Yang ketiga, tangkas beribadah. Tu. Orang yang selalu ingatkan mati, Allah cantikkan dia, Allah muliakan dia. Macam mana? Allah muliakan dia dengan 3 perangai, 3 macam. Selalu ingat mati, cepat ni. Yang pertama, segera bertaubat, tak tangguh. Tak tunggu Ramadan, tak tunggu raya, tak tunggu apa. Terus menerus cari jalan dia bertaubat. Silap dia sikit, astaghfirullahalazim. Tak silap pun, astaghfirullahalazim. Tetap dia terus istighfar. Ikut yang Rasulullah SAW tunjukkan. Nabi dia yang tak ada berusaha pun tetap istighfar sehari 100 kali. Confirm dah tu, pemegang kunci surga. Dia pegang kunci surga pun masih lagi beristighfar, masih lagi bersujud, masih lagi tahajud malam-malam. Kita level mana? Tu. Yang kedua, terima terhadap rezeki yang ada, tidak tamak. Yakni qanaah tu ada. Cukup apa yang ada. Syukur apa yang ada. Yang ketiga, orang yang hebat dimuliakan Allah Ta'ala pasal selalu ingat selalu mati, iaitu tangkas beribadah. Cepat dia, tak tangguh. Bukan Ramadan saja, habis Ramadan pun masih lagi terus maintain kualiti Ramadan tu. Main sunat dia, Quran dia, tasbih dia, zikir dia, terus dia istiqamah meneruskan sampailah jumpa the next Ramadan. Manakala sedang yang selalu lupa akan mati, terkena akibat 3 macam. Yang buat lupa ataupun memang lupa terus bab mati, Allah terukkan dia, kenakan dia dengan akibat 3 macam. Yang pertama, orang ni perangai dia menunda-nunda taubat. Tangguh bab taubat, tangguh bab baca Quran, tangguh bab sembahyang, tangguh bab sembahyang sunat, tangguh bab sembahyang hajat, tangguh bab sembahyang taubat, tangguh bab zikir. Ada masa lagi. Habis, akhirnya masa dia habis. Pasal apa? Dia terlupa dia akan mati. Allah kenakan dia akibat yang pertama, tunda-tunda bab taubat. Yang kedua, Allah kenakan dia bab tamak dalam rezeki, tak cukup-cukup. Bab rezeki dia tak cukup-cukup, bab kuasa tak cukup-cukup, bab harta tak cukup. Yang kita baca semalam, bagi 2 lembah emas tak cukup, dia nak 3. Tu Allah kenakan perangai tu. Yang ketiga, Allah kenakan dia bab malas beribadah. Itu akibatnya. Kenapa? Dia tak ingat mati. Ingat pun mati, tak ingat pun mati. Tapi dia buat macam tak ingat. Dia terlupa, tetap akan mati. Tu Allah kenakan 3 benda, iaitu pertama, Allah kenakan dia tunda-tunda bab taubat. Allah kenakan dia tamak dalam rezeki. Akhir sekali, Allah kenakan dia bab malas yang amat sangat untuk beribadah. Manakala yang tadi yang awal, Allah muliakan orang yang selalu ingat mati dengan segera bertaubat dia, senang nak bertaubat. Yang kedua, terima ataupun qanaah tentang nikmat yang Allah bagi ataupun rezeki. Yang ketiga, Allah muliakan dia terus dengan bab tangkas bab ibadah. Tu kena kita bab tu cari jalan untuk teruskan beribadat kita.
InsyaAllah dah berapa dah. InsyaAllah. Ya. Sikit lagi, satu perenggan ya. Nabi Isa AS biasa menghidupkan orang mati. Maka ditegurkan oleh orang kafir, engkau hanya dapat menghidupkan orang yang baru mati, kemungkinan belum mati. Itu mukjizat Nabi Isa. Kemungkinan belum mati, benar orang itu. Maka cuba engkau hidupkan orang yang dahulu-dahulu itu. Nabi Isa AS berkata, kamu pilih sendiri siapa yang kamu minta saya hidupkan. Hebatnya Nabi Isa ni, dia boleh hidupkan orang dengan izin Allah. Itu jadi mukjizat dia. Mereka berkata, hidupkan Sam bin Nuh. Sam bin Nuh ni anak Nabi Nuh AS. Maka Nabi Isa pergi ke kuburnya dan di sana sembahyang 2 rakaat dan berdoa kepada Allah. Maka Allah menghidupkan Sam bin Nuh, sedang rambut kepala dan janggutnya telah putih. Maka ditanya, mengapa kamu berubah padahal waktu itu belum ada ubat? Jawabnya, ketika saya mendengar panggilan untuk keluar, saya kira hari kiamat. Kerana itu rambutku langsung menjadi putih kerana ketakutan. Lalu ditanya, berapa lama kamu mati? Jawab Sam bin Nuh AS, sejak 4,000 tahun dan belum hilang rasa pedihnya maut. Wah, tuan-tuan. Anak Nabi Nuh, Sam bin Nuh, diseru oleh Nabi Isa AS bila dicabar oleh kaum. Dah mati 4,000 tahun. Waktu mati tu rambut dia hitam. Bila diseru ya nama dia, berubah ketakutan dia sampai putih rambut dia. Nampak tuan-tuan, hebatnya bab maut. Ngerinya bab maut. Sebab tu hati-hati kita ni, siapkanlah diri kita untuk menghadapi bab maut. Itu yang kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Bersiaplah kita, cari jalan untuk bab mati kita. Mudah-mudahan pengisian malam ni yang sebentar ini untuk online terdapat bawa sebagai bekalan sedikit, tidak banyak, untuk kita menghadap bab maut kita akan datang dan di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Mohon ampun, maaf mana yang kurang daripada saya, yang hebat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah surah Al-Fatihah insya-Allah. InsyaAllah saya ucapkan terima kasih pada Surau Taman Desa Jenaris insyaAllah. Kita jumpa malam esok untuk kuliah maghrib Surau, saya sekejap hari Khamis pertama, Kampung Malaysia Tambahan insyaAllah. Online malam esok, Surau Kampung Malaysia Tambahan KL. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri bina wa khdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni nas'aluka bi barakatiha syarifah antu imanina dunya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa malam esok Surau Kampung Malaysia Tambahan insyaAllah. Terima kasih semua yang menyokong
yang share, mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala, insyaAllah. Mohon ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.